Alright, pernah tak rumput ni menjadi satu masalah pada korang? Okey, sentiasalah menjadi masalah kan pada petani-petani. Kalau yang tanam pokok dalam pasu, biasa pasu tu tumbuh rumput. Kalau tanam dekat kebun pisang ataupun kebun kelapa, dekat kebun melanda macam saya ni, rumput ni pun jadi masalah. Tapi percayakah anda atau tahu tak anda, rumput ni sebenarnya boleh jadi baja, antara baja yang terbaik. Okey, macam mana? Jom tengok dulu video ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera semua. Bertemu saya lagi Razi di channel Wong Jo Official. Jadi hari ni petang ni agak gerimis sikit. Saya di kebun di tepi rumah saya ni sedang membersihkan rumput membersihkan rumput di pokok kacang buncis yang saya tanam di belakang ni lah. Boleh nampak kan? Okey. Ni semua adalah pokok kacang buncis. Okey, jadi sambil-sambil saya membersihkan rumput ni, tiba-tiba saya terdetik hati nak berkongsi salah satu baja yang paling mudah sekali, iaitu baja menggunakan rumput. Baja ni jenis baja yang cair, baja cairan, dan kita perlu sembuh lah. Sembuh pun boleh, jadikan boleh ataupun kita siram pada pangkal pokok pun tak boleh. Pun boleh, minta maaf, kalang kabut sikit. So jadi hari ni saya nak tunjuk tutorial saya macam mana saya nak buat baja rumput yang paling mudah. Biasa orang bagi banyak alasan kan, nak buat baja gula merah payah lah, baja Yakult susah lah, nak beli tu nak beli inilah. Hari ni nak buat baja yang paling mudah, okey, iaitu hanya perlu menggunakan rumput dan juga garam masakan. Okey, jadi saya harap semua boleh dengar lah suara saya dengan jelas, sebab sekarang ni tengah hujan, jadi agak bising sikit lah. Jadi ini dia bahan yang pertama yang saya ada lah. Okey, ni bahan pertama yang saya ada. Bahan utama kita pada hari ini iaitu adalah rumput. Orang Inggeris cakap grass. Okey, jadi rumput ni tak kisah rumput apa-apa, nak guna rumput Israel pun boleh, rumput kerbau pun boleh, segala jenis rumput lah yang ada di halaman rumah korang. Yang penting rumput tu berwarna hijau, iaitu rumput yang penuh dengan klorofil ataupun penuh dengan nitrogen. Hijau ialah nitrogen. Okey, jadi rumput ni cabut dengan akar-akar dia sekali. Boleh nampak saya cabut dengan akar-akar dia sekali. Okey, so tak payah basuh pun, biar je dengan akar dia kotor-kotor macam ni. Saya hari ni saya nak buat hanya untuk kuantiti dalam 5 liter air sahaja. Jadi 5 liter air, korang boleh agak-agak lah rumput tu dalam penuh segenggam macam ni, cukuplah untuk 5 liter air. Okey, ni dia air yang dalam baldi yang saya isi, lebih kurang 5 liter air. Sebenarnya saya agak-agak je, baldi ni kuantiti dia 7 liter, so tak penuh 7, so saya assume 5 liter lah, kurang lebih macam tu lah. Okay, dan yang kedua adalah kulit telur. Mula-mula tadi saya nak guna garam, kemudian saya fikir balik, garam ni kimia. So saya nak buat baja ni 100% organik, saya tak nak gunakan kimia. Okey, so saya gunakan kulit telur. Kulit telur sebagai pengganti lah. Okey, kalau korang tak ada kulit telur, boleh je guna garam, tak ada masalah pun. Okey, jadi kulit telur ni semua orang tahu penuh dengan khasiat, penuh dengan kalsium ataupun kalium yang sangat membantu dalam pertumbuhan buah ataupun bunga. So kita nak baja kita ni penuh dengan unsur K, kalium. Inilah dia gunanya kulit telur. Dan bahan yang terakhir sekali, kita perlu ada kain. Sebenarnya yang lebih baik adalah kain kasa lah. Saya tak ada kain kasa, so saya guna je t-shirt lama ni. Yang penting t-shirt tu dah tak dipakai lah, dan t-shirt ni menyerap air. Okey, itu sahaja bahan yang kita perlu ada. Okey, so jadi benda pertama sekali yang kita perlu buat adalah kita perlu menghancurkan kulit-kulit telur ini. Susah lah, pakai tangan je. Kita hancur-hancurkan sampai dia hancur lah. Hancurkan sampai dia hancur. Kulit telur ni nak basuh dulu pun boleh, tak nak basuh dulu pun tak ada masalah pun. Okay, jadi kita hancurkan je lah macam ni. Okay, selepas dihancurkan, kita cuma tinggal letak dekat atas kain tu macam ni je. Okay, sebab nanti kita nak bungkus rumput dan kulit telur ni bersama di dalam satu bunjut, macam sup bunjut tu lah. Tapi ni bukan bunjut untuk sup, ni bunjut untuk baja. Kemudian rumput ni hanya perlu kita genggam-genggam macam ni lah. Okay, sorry saya punya stand tertinggal dekat office, so kena getir satu tangan. Okay, so kita letak je macam ni, semudah ABC. Kepal-kepal dia macam ni. Okay, jadi step seterusnya hanya perlu bungkus lah. Bungkus 1, 2, 3, 4. Okay, saya
bungkus sekejap sebab saya perlu menggunakan dua-dua belah tangan saya. Okey, sekejap. Alright, so saya dah pun bungkus. Okey, di dalam ni ada rumput, hanya rumput dan juga kulit telur. Jadi apa step seterusnya yang kita perlu buat? Ambil je bunjut rumput ni, masukkan di dalam air kita, di dalam baldi yang berisi air. Okey, masukkan je di dalam air macam ni. Kemudian hanya perlu tutup baldi ini. Yep. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini dia baja yang kita dah siap tadi, air baja rumput tadi. Okey, selepas direndam, rumput ni direndam, peram dulu selama sekurang-kurangnya 10 hari. Ingat sekurang-kurangnya 10 hari. Tapi biasa saya akan buat 2 minggu lah, 2 minggu. Okey, jadi saya bagi amaran awal-awal. Okey, baja ni bau dia sangatlah tidak menyenangkan. Bau dia sangat tidak menyenangkan, ataupun bahasa kasar dia sangat busuk lah. Memang bau dia macam bau longkang. Okey, dan kemudian selepas 10 hari anda akan perasan akan ada selaput-selaput putih di atas permukaan air. Itu yang bermaksud mikroorganisma sedang berfungsi, sedang bekerja. Jadi itu adalah petanda yang bagus. Okey, dan simpan di tempat yang redup lah. Dia tak, yang penting jangan kena panas lah, di bawah bumbung lah. Okey, di bawah bumbung. Okey, kemudian saya akan tutup lah. Okey, alright, itu sahaja. Alright, so bila dah selesai buat baja tadi, mesti ramai tertanya-tanya macam mana pula cara penggunaan dia. Okey, cara penggunaan dia lagi mudah. Buat pun dah mudah, cara penggunaan dia pun mudah. Okey, jadi cara penggunaannya adalah 1:10. Okey, sebagai contoh, jika 1 liter air baja perlu dicampur dengan 10 liter air biasa. Air tangki boleh, air paip boleh, air hujan boleh, tak ada masalah. Kemudian hanya perlu siram di pangkal-pangkal pokok. Siram sehingga basahlah polybag. Kalau dalam polybag, basah polybag. Kalau dalam pasu, siram sehingga basah pasu. Itu sahaja. Dan anda akan nampak kesannya selepas 7 hari. Pokok akan lebih hijau, batang pokok akan lebih gemuk. Sebab baja kita ni ada nitrogen. Sebab kita daripada rumput ada nitrogen. Kita ada kalium, kita ada kalsium daripada kulit telur. Okey, jadi itu saja untuk perkongsian hari ini. Alhamdulillah. So kalau korang rasa korang suka dengan channel saya, jangan lupa hadiahkan saya butang subscribe dan tekan loceng di bawah supaya anda tidak ketinggalan update-update terbaru. Okey, bantu saya untuk capai 10,000 subscriber. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum.